Apa yang baik dalam 17 bulan PN menjadi kerajaan? Naib Presiden Bersatu Datuk Dr. Muhammad Razzi Mat Jidin mendakwa pemimpin Pakatan Harapan dan UMNO sedang berusaha untuk membunuh persepsi baik Perikatan Nasional sebagai sebahagian strategi menjelang pilihan raya negeri di 6 negeri tidak lama lagi. Beliau yang juga Ketua Penerangan Bersatu itu berkata PN sudah terbukti mempunyai kepimpinan yang berintegriti dan boleh membentuk kerajaan yang baik. Sebab itu hari-hari cerita yang sama untuk menunjukkan PN tidak baik, itu strategi yang sedang mereka gunakan. Apa yang kita buat hari ini bukan untuk kita tetapi untuk masa depan generasi pewaris negara. Dakwanya ketika berucap pada Majlis Semarak Gelombang Rakyat bersama PN di Kampung Tengah Seri Menanti pada Sabtu di Petik Berita Harian. Bagaimanapun, laporan tidak memperincikan apa yang dimaksudkan dengan membunuh persepsi baik Perikatan Nasional itu. Namun, kenyataan bahawa Perikatan Nasional mempunyai kepimpinan yang berintegriti dan boleh membentuk kerajaan yang baik itu masih boleh diperdebatkan. Menurut Ahli Parlimen Pakatan Harapan Pasir Gudang Hassan Abdul Karim, Tan Sri Mahyidin Mat Yassin seorang Perdana Menteri yang tidak mempunyai wawasan atau visi. Dia berkata Mahyidin dikenang pentadbirannya dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Negara ditutup, sekolah tutup, masjid tutup, kuil dan gereja tutup, kilang pun tutup, airport pun tutup, universiti tutup, parlimen pun tutup. Akhirnya darurat seluruh negara diisytiharkan tempelaknya. Bagaimanapun, Hassan berkata untuk berbaik sangka dan berlaku adil kepada Mahyidin, sejarah akan menilai baik buruk langkah-langkah yang diambil oleh beliau sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Tetapi jasa baik Mahyidin pun ada dan tak dapat dinafikan. Pelbagai bantuan-bantuan subsidi dan pelbagai program membantu rakyat B40, pekerja, peniaga kecil dan sederhana di bawah program yang diberi nama Prihatin kepada Rakyat, tegas beliau. Nah, Ahli Parlimen Pakatan Harapan yang jadi pembangkang ketika era Mahyidin juga dapat melihat jasa Perdana Menteri ke-8 itu. Namun, setelah hilang kuasa, pelbagai isu berhubung integriti dan takbir urus negara mula dipersoalkan. Perikatan Nasional berhadapan dengan dakwaan rasuah kepada pengundi yang dibangkitkan oleh UMNO dan kini dalam siasatan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Berhubung takbir urus dana RM92.5 bilion untuk program COVID-19 pula, pada 6 Januari lalu, media melaporkan seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat ditahan oleh SPRM kerana disyaki mengutip komisen daripada kontraktor yang ingin mendapatkan kontrak kerajaan. Laporan tersebut memetik sumber yang menyatakan suspek berusia 42 tahun berkenaan bertindak sebagai orang tengah menghubungkan kontraktor dan pegawai atasan agensi berkenaan di bawah pakej rangsangan ekonomi sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Setakat ini, beberapa kontraktor yang disoal siasat mengaku bersetuju membayar komisen sebanyak 3 hingga 5%. Wang berkenaan akan dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik kononnya untuk tujuan pembiayaan politik menurut sumber di Petik Media. Beberapa hantaran di media sosial termasuk portal sabahkini2.com mendedahkan bahawa suspek tersebut ialah timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan yang mempunyai tali persaudaraan dengan Datuk Muhammad Adlan Berhan, menantu bekas Perdana Menteri ke-8. Sementara itu, peruntukan dana wibawa RM15 bilion untuk projek Tempatan Banjir secara rundingan terus pada era Perikatan Nasional mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Anwar, kelulusan melalui tender terpilih yang dilaksanakan kepada projek tersebut berjaya membawa penjimatan sehingga RM1.8 bilion kepada Kerajaan Persekutuan setelah dirunding semula. Bayangkan RM1.8 bilion boleh diselamatkan daripada projek RM15 bilion. Ini isu tata kelola baik. Pimpinan harus pastikan jangan ada ketirisan. Bukan soal politik tetapi soal rakyat, kata Anwar pada 23 Disember tahun lalu. Justru siapa pula yang membuat cerita yang tidak baik tentang Perikatan Nasional? Yang baik kita kata baik, yang buruk tidak mungkin boleh dikata baik. Sebagaimana tiada orang yang baik menerima rasuah sebagai sedekah.